Ustaz dikaitkan dengan Wahabi, walaupun Ustaz bukan Wahabi, kononnya begitu kan. Cuma macam mana Ustaz nak membezakan yang Ustaz sebut bahawa dia perlis Salafi dan negeri lain untuk pegang pada Tak masalahnya ialah sekarang ni kita kena tahu apa itu Wahabi. Dia kena bagi tahu lah Wahabi apa. Dia kena define Wahabi itu apa supaya saya boleh tahu saya Wahabi ke tak. Jika dia tak define Wahabi, saya pun tak tahu saya Wahabi ke tak. Kalau dia kata saya memberikan pandangan yang berbeza dengan Jaiz, maka saya Wahabi. Saya ingat bukan saya saja. Hampir dalam dunia ni ramailah Wahabi. Yang tak, kan? Jika dia kata saya ni kena kata bahawasanya boleh jawab salam orang bukan Islam, jadi Wahabi. Saya ingat ramai lagi saja yang saya nak dia Wahabi. Jika dia kata saya ni tak kunut, umpamanya jadi Wahabi, umpamanya Perlis dulu tak kunut, Masjid India pun tak kunut. Adakah mereka telah jadi Wahabi? Pergi seluruh dunia ni ramai hanya aliran mazhab Syafi'i yang kunut, adakah mereka yang lain tiga-tiga lagi Wahabi? Jadi Wahabi ni apa? Takkan semua berbeza pandangan itulah bermaksud Wahabi. Saya ingat itu serius yang tu. Dan ini satu gejala kegelojohan setengah pihak dan kerakusan kuasa. Manusia yang mengawal orang jangan berfikir. Ini sangat bahaya. Biarlah orang berfikir, lagi dia tak mengaki orang. Dia nak bagi pandangan berbeza. Sebab tu saya baru ni ada seorang beritahu dia menulis sebuah buku menyanggahi pandangan saya. Saya kata kalau boleh biar saya bagi kata haluan. Ya. Buku tu tak maki, tak. Buku tu jawab, saya bagi kata haluan. Jadi label apa sesuai yang Salafi atau macam mana? Saya suka kalau kita melihat benda ni fundamentalist dan progresif. Jadi Ustaz pegang benda pada dasar supaya Islam tak ditokok tambah, mesti original punya Islam macam mana pada zaman Nabi, tapi dalam masa yang sama kita hendaklah progress, memberikan pandangan yang dapat menangani isu semasa, melihat umat dalam konteks masa, supaya Islam itu dilihat dalam konteks yang dapat hidup pada zaman dan keadaan, tapi tidak tanggal daripada prinsip-prinsip yang asas. Cuma ada beberapa pandangan-pandangan macam sistem Islam melihat Ustaz sebagai seorang ulama yang liberal pula. Itu satu label yang baru. Dan liberal ni Ustaz setuju atau tidak? Saya kalau maksud liberal itu, saya meninggalkan perkara-perkara fundamental dalam Islam, saya tidak setuju lah. Saya tidak tinggal. Saya sangat berpegang perkara-perkara fundamental. Sebab itu yang saya tak suka penambahan dalam ibadat. Tapi kalau dia maksudkan liberal itu, berarti saya meliberalkan diri daripada kejumudan pemikiran. Pandangan-pandangan agama yang tidak mempunyai asasnya. Saya ingat, tak tahulah istilah itu sesuai semua, tapi perkataan liberalis ni agak bahaya dalam dunia sekarang ni. Walaupun ia bermula daripada sudut ekonomi. Tetapi yang pentingnya ialah saya nak supaya Islam itu senang dan mudah. Berpegang pada prinsip, senang dan mudah, menangani isu semasa, hidup dalam keadaan sekarang, dan bukan khayalan, khurafat, kongkongan, pemikiran, menghalang kemajuan, menghalang pemikiran, menghalang keluasan pemikiran, fanatik. Ini tidak dapat diterima. Waktu Ustaz ditahan, kita lihat macam muka-muka macam Zainal Anwar dilihat seolah macam jauh dari kita juga ada Dr. Lok-Lok. Macam mana hubungan Ustaz dengan ni? Adakah sistem bagi sokongan yang baik pada Ustaz? Walaupun perkara tu banyak fundamental yang tak sama pandangan. Dan Ketua Pemuda PAS, Timbalan Ketua Pemuda PAS juga ada. Timbalan Ketua Pemuda PAS juga ada. Saya ingat semua pihak, benda ini adalah perkara yang dikongsi bersama. Saya ingat bukan soal pemikiran ketika itu, tapi soal, saya rasa semua pihak ni rasa cara itu tidak wajar. Ini maksudnya penyatuan atas dasar kebebasan bersuara. Mungkin penyatuan di atas dasar mereka mengenali saya dan dasar kebebasan suara. Dan saya harap dalam isu ni saya lihat satu perkara yang alhamdulillah, walaupun parti politik di Malaysia ni berbeza, tapi dalam isu saya ingat agak sama. Bahawasanya tak wajar hal demikian berlaku. Jadi Ustaz jamin Ustaz tidak akan menyertai mana-mana parti politik untuk kekal bebas. Untuk jamin masa depan tidak siapa yang mampu buat. Tetapi setakat ni saya melihat keadaan saya sekarang positif untuk diri saya. Saya ada last question untuk Ustaz lah. Sebab Ustaz dilihat sangat rapat dengan Datuk Seri Syahidan Kasim sejak daripada dia menjadi Menteri Besar. Adakah dia dilihat banyak terlibat dalam caturan, contohnya Ustaz Keyadim, semua lobby semua tu. Adakah Ustaz melihat Datuk Seri Syahidan ni sebagai political master untuk Ustaz? Saya tak lihat. Saya lihat dia sebagai sahabat. Saya juga baik dengan Tun Mahathir. Saya juga baik dengan ramai. Ketika saya ditahan juga Pak Lah pun telefon. Saya baik dengan banyak pihak. Tapi Datuk Seri Syahidan ni saya lihat sebagai sahabat.
Dulu dia sebagai Menteri Besar, kemudian dia kenal saya dan selalu sebab pada itu dia tidak ada jawatan lagi dan dia selalu telefon, sembang, datang makan, sembang. Jadi macam mana sahabat-sahabat yang lain yang banyak, tapi dia sangat rapat. Dan kalau tanya dia sendiri, dia tahu, dia pun mungkin boleh tahu saya dalam banyak keadaan memang banyak perkara saya merumuskan keputusan sama ada dalam politik, pemikiran politik dalam agama, banyak saya rumuskan setelah saya puas hati sendiri saya rumuskan. Kalau saya anggap saya politik melihat Dr. Sri Syahidan itu sebagai contoh dalam politik itu, saya masuk UMNO. Saya tidak masuk UMNO sampai sekarang, dan kritikan saya sebagai anggota UMNO pun banyak orang marah Dr. Sri Syahidan sebab apa? Ini apa Dr. Asri kritik UMNO ni kan. Tapi dia tak boleh buat apa kerana itu saya. Itu saya. Dan alhamdulillah dia tidak pernah satu hari dia mempertikaikan apa yang saya tulis. Walaupun sebahagian yang saya tulis itu, kalau sekiranya dia yang tulis, tentu menjejaskan keadaan politik. Sejauh mana dia terlibat dalam apa ni Salafi di Malaysia ni, dengan sama-sama ustaz lah mendukung ustaz? Dia kenal saya apabila saya jadi mufti di situ. Dan saya tidak tahu kerana perkataan Salafi ni macam-macam dalam syarah lah, tapi saya suka juga perkataan Salafi ni kalau ia merujuk kepada fundamentalis, iaitu perkara fundamental, berpegang pada fundamental. Dalam masa yang sama, saya suka istilah yang juga yang digunakan oleh Tariq Ramadan, Tariq Ramadan, dia tulis Salafi modernis, ataupun kan dia dalam masa yang sama, saya ingat dia terlibat apabila dia tengok saya bercakap, dia pelis dan seumpamanya, dan kemudian lepas tu dia terus berkawan. Dan saya rasa saya pun antara orang yang kalau berkawan dengan satu orang, saya baik orang tu. Ustaz pernah menasihatkan UMNO untuk reform apa dia ni. Ustaz pernah menasihatkan PAS untuk reform ini. So dalam sekarang ni konflik yang di Parti Melayu PAS ni paling besar adalah konflik kerajaan paduan bawa kepada AJM. Carangan Ustaz. Saya lihat PAS ni, orang PAS jangan marah saya lihat PAS tidak. Kalau saya sebagai ahli akademik ingin menyokong PAS, tentu saya ingin tahu kerangka kerajaan yang PAS nak buat. Sehingga hari ini saya belum tengok kerangka kerajaan itu. Jadi kalau sekiranya PAS menyatakan kerangka kerajaannya, kalaulah PAS memerintah, inilah kerangka kerajaannya, begini. Kan dalam negara ni senang, sudah ada perlembagaan dia begini. Cuba PAS sebut negara di bawah PAS. Jadi kalau saya dapat tengok itu, mungkin saya boleh setuju besar, ataupun saya boleh memberikan pandangan di sini patut begini. Pandangan saya mesti mereka terima di sini, tapi sekarang ni kita nak bagi pandangan pun susah. Teori tentang Islamic State namanya. Mungkin 5 orang pemimpin PAS, 5 orang pandangan tentang Islamic State. Jadi ini menyukarkan, itu saya salah satu sebab PAS akan bertegang. Sebab dasar yang jelas ini tak digariskan secara hitam putih. Tapi idea Islam bersatu dengan Islam, Melayu bersatu dengan Melayu, yang cuba idea basic tu sesuai atau tidak? Orang Islam bersahabat dengan orang Islam itu, bersaudara dengan orang Islam itu asas. Itu asas. Tetapi nak bersatu perkara pun, apa pun, mestilah kita lihat kepada mencapai maksud Islam, iaitu soal keadilan, soal kerahmatan kepada rakyat. Jika itu mencapai, maka itu baik. Tapi jika kita bersatu dengan satu orang, kita bersatu tapi mendatangkan kezaliman pada orang lain, juga tidak boleh. Ini kita melihat benda ni secara komprehensif. Sebab orang Islam yang zalim itu lebih baik daripada kafir yang adil, dan satu pihak lagi melihat sebaliknya. Ini perkara yang sangat sensitif. Yang pertama, tujuan manusia memilih pemerintah supaya memberikan keadilan. Itu sebenarnya. Itu asasnya. Walaupun Islam bertanya tentang pemerintah itu, tentang salatnya, tentang ibadatnya. Kerana itu adalah ciri-ciri yang boleh menjamin untuk dia adil. Bila dia takutkan Tuhan, kita harap dia adil lah. Bila dia tidak takutkan Tuhan, maka apa segala rasuah apa dia boleh buat. Tapi bila orang tu dekat dengan Tuhan, kita harap secara logiknya, melainkan dia menyanggahi logik, sepatutnya supposed to be adil lah. Tak abuse power. Sebab apa? Dia bimbang nanti Allah akan murka pada dia dan dia akan dihukum pada hari akhirat kelak. Itu yang menyebabkan persoalan agama ditanya kepada pemerintah. Tetapi tujuan persoalan agama ditanya kepada pemerintah untuk memastikan keadilan. Itu tujuannya. Itu tujuannya.